saya cakap tadi dengar tak pasal observation dalam classroom yang tangkap video tu? Ada? Ada dengar, yang tu boleh tahan, boleh. Okay, so basically saya nak cakap kalau untuk kualitatif ni kita ada researcher kita dekat SEMA yang bolehlah pergi ambil kelas lah kalau nak dia ada introduction to kualitatif. Dan ada yang detail advanced qualitative studies pun ada lah sekarang ni. Okay, itu yang berminat lah. Tapi doktor, dalam kami punya program structure, sem depan rasanya macam ambil subjek kualitatif kot. Okay, maksudnya tak perlu ambil lah kuali. Kalau dalam study plan tak ada kuali tak payah lah. Kalau kata berminat lah, kalau dia rasa berminat. Sebab dalam program structure tu macam kena ambil ya. Salah satu subjek kuantitatif dengan kualitatif. 3 kredit rasanya. Tiap-tiap satu 3 kredit. Okay. Kalau macam tu so saya bolehlah saya cakap research je lah. Basically saya tahu kuali data collection dia sangat rigorous lah. Itu je. Tapi nanti akan belajar dalam Sem 3 aku tak salah. Okay, tak apalah. So kita macam mana experience lah, pengalaman masa saya ambil masa master tu. Saya ingat saya kena buat observation lepas tu saya Starbucks. Masa tu saya kat US, saya ingat lagi. Saya pergi observation. Saya patutnya observe saja, tapi kebetulan bila saya pergi observe tu, saya duduk situ ada orang bercakap. So yang tu pun saya kita prepare lah pergi observe kan. Pergi observe orang macam mana dia queue dekat Starbucks tu, apa muka dia apa. Interaksi yang terang. Tapi masa tu saya ingat lagi, saya pergi dengan member sebab kita pair. Member tu duduk ujung sana, saya duduk ujung sini. Sebelah saya tu rupanya ada dia tentera bawa balik daripada Iraq. Lepas tu dia nampak saya pakai tudung semua kan. Dia mula create conversation lah. Dan benda tu pun saya kena masuk dalam tugasan lah. Sebab lepas tu kami bincang lah dekat dalam kelas apa jadi semua orang masa observation tu. Kawan saya ni pun cakap lah kata ni memang adalah orang duduk dekat dengan dia. Cakap tu panjang sebab tujuan saya nak observe. Tapi dia jadi macam dia jadi macam lah dia jadi kita jangka observation saya tu akan jadi macam more like conversation ataupun jadi macam kita dah involve dengan community ataupun konteks yang kita nak yang kita nak observe tu. So tu sort of things yang sangat-sangat unexpected lah kualitatif ni. Yang masa saya pergi church tu pun saya masa interview mula-mula tu saya masuk bilik tu dua tutor tu pun dah tua kan, dah senior dah nak dah sebab kerja dia buat volunteer ni mengajak student ni. Lepas pun terkedu masa saya nak masuk mula-mula tu. Saya masuk dia pun tak expect pula researcher tu orang Islam lah. Sebab kan gereja kan dia pun baca doa semua-semua. Lepas tu lama jugalah nak warm up sampai betul-betul dia open up lah, cakap detail. Kita pun kena pandai bawa diri lah basically kalau nak interview dengan observe ni. It's really challenging. Lepas tu ada banyak isu pula. Boleh dapat kerjasama ke? Sebab benda tu church tu yang minta. Sebab kita kelas tu ada satu kelas tu nama apply. Lepas tu dia evaluation cara lah industri lah basically institusi kan. Kami ada kelas ni jadi bolehlah datang nak minta khidmat lah, khidmat graduate student lah kan, nak pergi observe institusi macam adalah robotik yang masa tu satu institusi ni dia buat yang punya education buat robotik lah, nak pergi tu ramai sangat ada orang pun, tapi kat tu lah kami volunteer lah. Ada lah yang buat dekat college community, ada yang buat dekat ladang pun dah. Farmer main macam nak evaluate dia punya pelaksanaan semua, tapi dari segi educational lah, educational wise lah, macam mana nak involve community ataupun sekolah ke main kat ladang dia semua lah. Macam farm fresh tu, farm fresh punya ladang tu kan. Dia banyak dia main situ suruh budak PhD pergi nilai. So masa tu lah dia pemain dan dia penting tengok saya yang dapat. Masa tu
tutor tu pun tak terkata apa. Dah lama-lama pengetua mula-mula pergi dekat church tu, ingat jumpa dengan pengetua dia pun macam okey yang nak evaluate kita punya ni ialah orang Islam lah. Dan dia ada sebab kalau kita evaluate teruk pun kita akan kata report kita nanti apa program tu tak berkesan lah. Boleh je kalau nak naik kan. Ataupun kita boleh dari segi PR lah. Maksudnya kita kata semua bagus. itu pun isu juga. Jadi macam mana nak buat penilaian dari segi kita punya identiti ya, sebagai researcher dan sebagai seorang Islam di tempat yang majoriti Christian. Di church kan specifically. So those are the things lah. Memang masa tu mula-mula tu challenging, lepas tu lama-lama okey lah. Lepas kita dah warm up and everything, building trust. Yang tutor muda okey. Tutor muda sebab mereka pun kan mereka belajar kat mereka pun budak master, budak undergrad semua yang my volunteer. Bila saya interview mereka lebih banyak cakap. Awal-awal tu okey dah, tak ada masalah dah. Kan, salam, no problem. Bila mula-mula dengan tutor yang lebih senior lah. Yang dia punya pemahaman tentang Islam pun sangat kita pun tak tahu terhad ke ataupun based on mainstream punya media mereka je ke yang puteri Muslim sampai as teroris. So those are the things. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Azhar. Okay. Azhar ni artikel hasil daripada fenomenologi, tak salah saya. Cuba baca. Body ritual among the Nasirima. Nasirima ni kalau terbalikkan menjadi apa? American. American. American set. American lah. Artikel ni basically dia cerita pasal American lah, tapi dia macam lebih kepada apa yang kita buat dekat dekat toilet semua-semua. Dia cerita dari segi penceritaan. Menarik lah Horace Minor ni. Dia cerita ni. Contohnya satu ni. Setiap family Nasirima ni dia buat macam puak lah, padahal dia nak cerita American tapi in a very storytelling way. Okay. Nasirima lah dia panggil. So dia kata while each family has one such shrine. Dia kata shrine ni maksudnya macam temple ke ataupun kuil kan. The rituals associated with it are not family ceremonies but are private and secret. Maksudnya apa? Kalau boleh faham dia punya secret, hidden punya interpretation. Ni toilet lah, dia nak cerita pasal toilet. Sama ada you pergi the tandas tu, you pergi sama dia kencing ke atau ni ke? Maksudnya dia kata kat sini dekat puak Nasirima ni dia punya body ritual ni, maksudnya amalan-amalan yang melibatkan badan lah maksudnya kan. So dia kata dalam family Nasirima ni ada setiap family ada satu shrine. Shrine ni macam kuil kan. Dan situlah kita buat amalan-amalan, rituals kan yang berkaitan dengan dengan benda yang private dan secret. Tapi bukannya amalan-amalan yang melibatkan amalan keluarga lah. Maksudnya dia cerita tu. Kat sini paragraf ni dia tak cerita pasal tandas lah. Tandas kat Amerika macam mana mereka buat semua lah. Okay. Okay, so that's how ini fenomenology lah ni. Dia cerita pasal experience or live experience of Nasirima kot. Ethnography, saya silap kot. Ini ethnography kan. Saya rasa Nasirima ni ethnography, not phenomenology. Ethnography. Ethnography ni pasal social culture. Dia cerita pasal ethnography lah. Okay. Menarik lah. Nanti saya kalau macam fenomenology tu dia macam when you Dr. tulis dekat tu the meaning of certain things kan, macam kalau yang tu dia akan buat ni dia kata macam live experience, macam mungkin bekas veteran ataupun bekas tentera yang masa selamat dalam insiden Bukit Kepong, mungkin lagi
kau pergi study benda tu kot. Salah saya fenomenology. Betul ke Azhar? Saya tak So, so kalau macam yang yang masa yang saya buat yang FRGS tu dia adolescent yang ada masalah behavior yang mandate dirujuk untuk pergi ke counselling. So apa perasaan dia, so apa pandangan dia pada counselling tu, apa yang membuatkan dia rasa puas hati bila dia pergi tu, apa yang dia nak. So I think it is similar lah. So, okay, so sepanjang pengalaman dia sepanjang dalam kaunseling punya tu lah ke? So kalau dia bila dia rasa macam mana bila jumpa kaunselor tu. So kalaulah kalau tak okey, you rasa apa yang akan buatkan you rasa okey untuk pergi. Okay, so pengalaman sepanjang dalam program counseling. So Yes. okay, so lived experience it could be within the a certain amount of time ataupun bila kita assign satu program lah kot kepada peserta ataupun responden lah kot. So buat case study ada satu yang pasal kan dekat US banyak pasal gunshots kan. Macam ada tiba-tiba je sekolah kena ada gunman pergi tembak tadika lah, sekolah lah kan. Ada orang masuk teknik classmate dia dekat universiti pun ada. So ada satu case ni memang tanya pasal gunman in the university. Massacre kot. Dia memang kita cakap pasal case study dekat universiti tu. Pasal insiden ada pelajar masuk kelas dan tembak randomly. Dan tembak went wild, went crazy lah. Dan kita sedilah apa kesan dia kepada tu. Tapi hanya untuk pasal kes lah. So kat sini betul lah abounded system or case. So kat lain case gunman at the university. Salah saya ada isu dia masuk kelas tembak classmate dia. Just random. Kena pun classmate dia siapa. And then we have to read on that case study. Interesting juga. Creswell memang banyak tulis bab. Creswell juga buku evaluation. Memang qualitative. Memang yang tu tak ada free book, free textbook saya duk cari tak ada. Tapi memang menarik lah, dia ada satu setiap bab, setiap materi dia ada cerita lah. Pasal macam mana nak buat untuk qualitative. So that's one Creswell book, it's good to find. Grounded theory ni saya ingat group kawan saya lah buat pasal dia pergi tadika kot. Pergi tadika dan based on tadika tu dia create one theory, early childhood punya theory. Pendidikan awal kanak-kanak. Critical study focus on society and social institutions, knowledge is subjective. This lagi I think macam I have hard feeling lah. Hard time juga to distinguish because this one dengan yang ni social institution dengan social group ni. Yang ini like bila kita redam tu dia mungkin lebih kepada tu lah yang pragmatism lah, knowledge is subjective lah kot, ataupun social constructivism tu. So moving on. Betul, mungkin ethnography tu is more on the description, dia tak boleh bagi dia punya own view of certain things kan. Kalau critical study ni I think they can put their views on whatever that they are researching. Is it correct? Could be because focus on society and social institutions. Sebab ethnography, I know one of study ethnography orang asli lah, study orang asli dan study masalah-masalah ni is really in depth lah, study orang asli ethnography. But social critical studies tu I'm still like reading lah, to be honest. Tapi kalau I can check on that Azhar. So basically you're saying like ethnography to whatever it is in the society, critical studies to whatever we are researching. Macam tu ke? I think the subject matter can be the same, but kalau macam ethnography tu is like more on the culture or like, tapi dia tak boleh nak criticize tak boleh nak bagi own view ke apa. It's like more on description of whatever that they see or something like that. Kalau critical ni is more on that's phenomena and how you perceive it. Cuma saya tak pasti benda tu betul ke tidak. Okay. So I time to read more about this. Yang ni this is still challenging. Yeah, it's good. It's good. It's good. It's good point, Azhar.
have to delve deeper lah on critical studies ni still lagi. Bila baca Creswell pun it's just kind of like still very vague subject. Jadi mungkin lah like you said, this is time to criticize the problem. Okay. Yeah, okay, yang ni macam tadi lah Nasir Rima tadi kan, American. They are being, the way penulisan pun tengok macam macam naratif lah, banyak lebih kepada bercerita lah. Okay, padahal American terbalik kan dia. American Nasir Rima. Okay, yang ni analitik ni tadi, historical policy analysis, concept analysis. Sekarang ni kami tengah analyse policy lah. Our research kita post-COVID grant, saya tengah buat post-COVID grant dengan researcher tengah analyse policy sebelum dan selepas, apa perubahan polisi sebelum dan selepas COVID-19 dekat higher education seluruh Malaysia. So maybe this is one of the analytic studies lah that I think I can relate. Historical analysis ni dari segi lah criticism of documents of past events, Pearl Harbor, Hiroshima, Nagasaki. They always analyse banyak lah pasal tu, historical analysis. Okay, Bukit Kepong even peristiwa 14 Mei, 16 Mei. Okay, darurat kan. So concept analysis ni just explaining lah I think kat sini kalau dia kata educational concepts such as ability, grouping, leadership, anything about we are trying to establish sebab leadership kan banyak jenis-jenis kepimpinan and everything. So this is when they really analyze different meanings of different types of leaderships and stuff. Okay, kalau ada educational punya teori ataupun educational learning theory pun is concept analysis. Selalunya kita learning theory kan, this kind of things. It's also a study of concept analysis lah. Dan selalunya yang ni pun dia kata banyaknya akan embed balik lah antara masuk dalam kuantitatif atau kualitatif lah depending, and most of the time analytic will become our literature review je pun. Okay, tapi kalau historical analysis ni, I know this is a study lah, ada setengah memang tulis monograph untuk certain historical analysis saja dalam bentuk monograph. Policy analysis ni biasalah. Okay, mixed method. By the way, yang ni analytic studies ni, yang policy analysis kami masukkan di dalam kualitatif lah. Kita buat kualitatif tapi bawah tu kita analyse policy lah, research question. So that's it. Tu yang kata analitik tu kita macam lebih kepada maksudnya selalunya akan masuk bawah kuanti atau kuali lah. Okay. Dan tapi Creswell pecahkan dia satu lagi, analitik. Method dia analitik. Mixed method. Okay. Mixed method yang ni dia combine dua-dua, kuanti dengan kuali buat apa. So explanatory, selalunya bila kita kata explanatory, kuantitatif buat dulu. Kemudian baru kualitatif. Sebabnya kita collect data, lepas tu kita ambil lah data mana yang ekstrim. Kan? Yang paling low, yang sederhana, yang paling tinggi. Kemudian kita interview ke, kita observe lah all this kind of different to explain situasi tersebut. Suara saya okey ke? Bila diam ni saya nervous juga, takut saya cakap seorang. Dengar. Okay. Dengar. Okay, kalau ada apa question just interject ya. Exploratory, kuali dulu sebabnya kita tak tahu, kita just sebenarnya selalu orang kata kuali ni lebih kepada explore lah. Bila tak tahu apa benda tu, buat kuali dulu, pergi interview dulu, tanya pendapat, tanya trend, lepas tu baru boleh buat kuantitatif. Itu pun katanya exploratory. Lagi ada setengah orang dia bila kata buat mix method, dua-dua kena selari. Tak boleh maksudnya banyak kuali sikit ataupun kuali yang banyak kuanti sikit. Okay, so kena sama besar lah. Those are the things. Sebabnya dia really implement. Kadang-kadang dia buat serentak. Sebabnya kuanti dengan kuali serentak sebabnya kita nak support. Bila kita triangulate ni, dia lebih kepada support each other lah. Sebab yang ni akan tolong bagi tahu, okay, untuk explain. Kita dapat kuanti dapat trend besar tapi nak detail kan, sebab macam kita tak boleh, kita hanya tahu strongly agree, strongly disagree. Tapi kenapa dia strongly agree, apa sebab behind dia. So that's explanatory lah. Explore, dia tahu macam mana, apa trend, apa variable yang penting. Dia pergi interview dulu, observe dulu. Kemudian dia dapat satu trend, satu variable yang kukuh, kemudian dia buat kuanti. Dia buat survey lah.
untuk dia buatlah, oh, okay, masalah pembelajaran. Okay, sekolah ni atau sekolah sini ada masalah dari segi dalam matematik. So apa benda yang kita nak push untuk nanti kita nak buat experimental design. Okay, nak tengoklah ada perubahan tak bila kita buat intervention. So those are the things. Dan mixed method ni selalulah student PhD lah, especially orang kata kat sini, this is required lah for PhD, kena buat mixed method. Selalu, I don't know, for me, I have different opinion, tapi nak selamat kalau PhD, kalau tak rigorous enough, kalau rasa macam kita tak cukup, try to see if you can support with another method. Kalau buat kuali, kalau rasa tak cukup, ataupun saja kuali dah cukup dah untuk PhD, just too many. Tapi kuanti lah, especially yang nak buat kuanti, kalau rasa data dia macam selang-selang kuku dan still lagi tak enough, tak rigorous enough, memang penilai pun akan cakap, masukkan satu research question dan buat kuali. Tengok pelaksanaan, tengok isu, those kind of things. Okay. Tapi bila once kita claim tu, kita memang kena make sure kita okay, tahu dua-dua. Kadang-kadang kita buat mix. Rupanya kita buat kuanti saja, sebenarnya kita punya explanation tu kalau kita buat bila kita kata kita buat kuanti, sebenarnya kita buat kuali saja. Sebabnya ada yang kualitatif yang boleh analyse quantitatively. Contohnya kita tanya pendapat open-ended survey selalu buat ke apa ke, ramai ke yang buat, dan thematic analysis yang kita malah kerap benda yang tersebut atau apapun yang kita nak tu. Maksudnya kata okay, COVID-19 ni susah, belajar susah lah kalau belajar online ni susah. Kalau kita susah, dia pun kira lah frekuensi berapa. Tapi online learning kata susah, tapi ramai kata online learning susah sebabnya internet. Dia juga 5% kata online learning susah sebabnya engagement. Susah nak tengok macam mana apa students nak participate and everything. Apa nanti dia banyak cerita lah macam saya lah. Okay, dia banyak cerita. Bila masa kita boleh personalize buat kita punya research sendiri boleh, tapi bila sometimes I have to really share the bigger picture lah untuk semua. Okay, yang ni contoh untuk kita buat reading list juga basically, hanya untuk saja. Ingatkan kita buat reading list, kita ada schematic saja. Apa yang spesifiknya, sampel macam mana dia pemilihan, this is a good thing. Lepas tu macam mana dia present lah. Kat sini dia kata mix, dia buat concurrent. Mula-mula dia buat kuantitas, dia buat mula-mula. Maksudnya bila kata concurrent ni saya kata tak lah. Buat kuanti, dari segi apa? Buat HLM, hierarchical linear modelling. Ni lebih kepada regression, tapi dalam regression tu dia ada peringkat, dia hierarchical. Maksudnya dalam satu distrik ada sekolah, dalam sekolah ada kelas, dalam kelas ada student. So benda macam tu, so dia sampling tu memang dah hierarchical lah. Jadi itu dia buat kuantitatif. Okay, lepas tu dia buat kualitatif, dia guna semi-structured interviews. So it's good to see lah juga kadang-kadang kita ni banyaknya macam mana. So hari tu Rozan pernah cakap, Dr. Muazzam kata kalau pilih buat kuali, ada orang nak supervise. Okay, that is pragmatic punya pendapat lah. Okay, itu je lah yang beliau memang pragmatic lah, kalau kita faham lah, ada setengah memang penyelaras rasa nak invite jugalah bila nak pemilihan tajuk tu. Sebabnya dia bila nak bagi student tu, dia bukan student educational psychology nak bagi kat saya contohnya. Itu punya isu. Sebab tu dia lebih kepada in general apa yang kena lah dengan sesuatu bidang tu. So it's good to see dalam literature majority buat apa. Kalau majority buat kuanti, kalau rasa this is the time buat kualitatif, why not? Sebabnya then your contribution tu ialah you are doing contribution. Once ada contribution to the method, your study will be unique. Ramai orang akan cite. Okay, dan kita tengoklah kuantitatif lah, dia tak guna banyak pun. Dia guna teachers and then dia guna student ramai lah 50. Okay, sebab nak buat hierarchical ni banyak lah. Dia memang detail lah. Sebabnya kat sini saya faham lah kalau dia buat kata hierarchical ni maksudnya setiap cikgu ada student. Bawah dia ada student. So ada 14 cikgu. Macam mana dia pilih lah 50 grade ni, mungkin setiap cikgu dia ambil lah, satu cikgu ambil 5. So bagilah cukup 50. Okay. 7 schools, ambil 7 schools juga. So schools, teachers and students. Dalam school ada teachers dan bawah teachers ada students. So hierarchical.
kualitatif, ambil cikgu juga. All the 14 teachers kot tadi. Tapi kita ambil kat sini 7 lowest performing school, ambil yang sekolah berprestasi rendah. Semuanya ambil sekolah berprestasi rendah. Okay. Nanti saya share di dalam Dropbox dalam berminat, sebab yang ini saya minta baca dan analisis students. Tapi masa dalam kelas lah. Sekarang ni online face to face ni saya just share lah. Ni saya analyse ni lah based on this. Yang ni quantitative tu. Kita panggil mix 2 by 2 by 2 by 3 factory design. Ada berapa boleh ubah? Ada 4 lah basically. 2 by 2 by 2 by 3. 2 types of students, 2 experimental context, cognitive load, 3 self-representation word types. Dia cakap macam ni. Okay. Dia punya variable dan dia ambil instrument. Dia buat. Dia punya ni dua. Ada self-esteem dengan self-representation. So basically multivariate lah. Ada dua variable multivariate. Nanti belajar lah minggu depan. Bagus juga. Bila expose dulu dia bagi tahu yang educational management yang ambil kuali. Sekarang ni kena ambil, maksudnya study plan memang nak expose lah dua-dua supaya decide lah later. Dan mungkin later, sooner or later memang tak ada excuse lah. Memang education management pun dah kena ada. Boleh ada perkara yang boleh supervise qualitative. Okay, yang ni random assignment. Okay, dia cakap random assignment. Middle school, adolescent, adolescent, average. Yang ni sebenarnya school. Dia random assignment school. Random assignment school tak apa. Random assignment student tu yang quality experimental tu. Sebabnya dalam sekolah tu ada. Kalau school boleh je sebab dalam neighborhood tu dan dalam daerah mungkin tu ada juga kan. Dia ada pilih lah randomly. Dan the way they present the findings pun adalah notions, tables, all those things. Yang ni tak habis. Analysis correlation. Okay. Nanti dia bagi tahu, okay, library. Yang ni library instruction. Kalau dia pergi cari library atau saya guna library, facility library, GPA dia ada hubungan dengan dia punya GPA bila dia graduate. So kat sini tengok relation saja. Ni tak habis. Ni apa? Ni menarik. Ni sebabnya tajuk dia changing perception attitudes, beliefs about diversity. What are the critical factors? Kalau yang ni critical studies boleh tak? Critical factors. Yang ni tengok dia punya sampel dia qualitative exploratory case study. So orang saja dia punya sampel. Single subject. 22-year-old white female teacher candidate. Belum pun teacher lagi, baru cikgu undergrad. Dalam PSY. Program undergrad nak jadi cikgu kan. Pre-service teacher lah. Kenapa pilih Leslie? Leslie ni bukan nama sebenar kot. Sebab dia tengok background and personality of the sample and of the interviewer. Interviewer tu pun ada kena-mengena juga dengan pemilihan. Nanti dia explain lah kat sini kenapa. Kat sini dia elaborated interview excerpts based on 6 identified factors. Kat sini banyaklah interview excerpts lah. Dia ceritalah dengan very detail. Dia kata diversity. Buat kepelbagaian, maksudnya kita mengajar kat sekolah yang kalau dia white, dia mengajar kat sekolah yang majoritinya black. Atau majoritinya Hispanic. Contoh. Okay, dan dia adalah ada 6 faktor dan dia ada 2. Dispositional factors, experiential factors. Artikel. This is how I ask you to do reading list. In a way, yang ni extension lah. Kalau raja nanti kan, kalau rasa betul-betul kita nak buat, boleh buat lah. Dan boleh tulis dengan senang lah. Bila kita buat macam ni, kita nampak dan dia lebih mudah bila kita menulis. Cuma dia ambil masa lama lah. Lama tu tak lama sangat sebab bila menulis mudah. Okay, kalau rajin buat reading list. Reading list tu mula-mula buat general, lepas tu buat specific. Penting sebabnya kenapa pilih tu, sebabnya our method yang akan derive. So research pasal apa? Research nanti dia dulu. Sebenarnya selalunya kita akan draft dia punya findings dan dia punya contribution. Unfortunately, and not really unfortunately, it's not a bad thing pun kalau kita tengok, kita
dulu. Sampai backward. Kan kita belajar kan backward design. Kita nak plan apa-apa pun kita tengok dulu. Okay, dia punya practicality dulu. Apa yang kita nak capai. So, go all the way lah dan kemudian move backward lah. Backward design. Adakah yang untuk message saya dekat WhatsApp? Saya tak buka WhatsApp. Bukan tu message bukan itu lain tu. Apa? Apa Itu Azhar? lain tu. Tu group punya WhatsApp yang masuk. Ada. Oh, okay, group lain lah. Okay. Tak nak WhatsApp? Okay. Okay. Oh, okay, ni last sekali apa ni? Oh, nak habis dah. Sekejap lagi. Ni versus. Yang ni apa? Qualitative. Study. Tengok saya buat. Saya punya. Ni buat saya punya research questions. Teaching adaptive teaching in literacy instruction. Case studies for teachers. Yang ni 2 teacher pula. Dia punya setting, dia punya participants. 2 kan. Miss Kim dengan Miss Matthews. Dua-dua ni bukan nama sebenar. And dia buat lah macam mana presentation lah. Dia buat reflection lah. Reflection is also usually used as qualitative lah. Detailed narrative. Bila detailed narrative ni banyak bercerita lah ni. Miss Kim, cara dia mengajar literacy macam mana, apa keadaan dia ambil masa berapa lama dan dalam kelas tu macam mana. So those are the things lah. Kalau nak buat pelaksanaan selalu kita buat kualitatif lah. So Cik Rozwan, tak tahu lah macam mana tapi I understand lah tak ramai yang boleh, bukan tak ramai sebabnya leadership ni banyak kuanti lah di SEMA. Saya tak boleh nak kata memang selalunya leadership ni memang kuanti based ke ataupun boleh dua-dua, saya tak sure. Tapi kalau isu dan pelaksanaan kualitatif. Kalau Cik Rozwan minat, why not? Sebabnya bila nak tahu pendapat based on tu dia akan nampak surface level lah, kita boleh tengok trend lah. Trend ni memang kita dah tahu, itu memang ada masalah pelaksanaan. Okay, Cik Rozwan? Ya, okay. Okay, so tapi still apa yang praktikal? Sebabnya kita nak habis juga. Yang terpenting kalau tak ada orang boleh supervise macam mana kita nak buat kan. Okay, but it's good to know. Then along the way you can delve deeper lah kot. Nanti bila dah dapat mungkin buat PhD ke. I don't know. Amin. Okay. Yang ni, okay. Dah masuk proposal dengan research report. Jadi tu dah tengok inquiry kan. Maksudnya bila kita inquiry based design which is research lah. Kan? Itu tu bila kita tanya dari segi proposal, kita buat basic research ke, applied research ke, R&D ke, action research ke. Kemudian kita tengok kuanti ke, kali ke, mix ke. Kita tengok lah. So, kena ada elemen lah. Bila kita nak buat, kita kena buat proposal. So, this is the key components of research proposal and research report ni. Ini semua sampai kepada sampai kepada ni lah, kepada ketiga lah. Sini tengok analysis of data findings ni, kita baca 5 dengan 4 lah. Discussion and conclusion ni, it's good. Yang ni pun baru dah tak jelas. Okay, sorry. Sekejap saya ambil balik. Okay, testing key components of research proposal and research report. Sekarang macam mana suara? Azhar? Tak berjelas tu. Dia makin lama dia macam hilang suara dia. Saya tak tahu lah apa masalahnya. Sekejap. Okay, cubaan suara key components of research proposal and research report. Okay, saya dengar jelas. Okay, setakat ni Alhamdulillah. Azhar? Dengar jelas, Alhamdulillah. Puan Rohaya? Dengar jelas. Okay, itulah. Kadang-kadang sharing screen pula. Webex ni, I don't know, Webex is taking a lot of okay. Inilah, ni yang analisis kita ni, ada yang kata yang ni tak 45. Okay, ni later, level report lah. Research report. Ada tengah analysis of data
pilot tu boleh masuk chapter kita. Kalau masa nak proposal nanti kalau kita ada pilot, kita analyse sikit preliminary data semua, kan kita finding sikit, dan conclusion sikit from pilot kita tu. It's good lah, it's a very good proposal lah, insyaAllah. Okay, kalau tak ada pun tak apa, selalunya proposal defense dia tak suruh pun ada pilot ke apa. Kan, nak buat kan, propose. Kalau ada tu, it's good lah, they know lah, okay, you are on the right track. Kadang-kadang research proposal, it happens. Kadang-kadang kita propose lain, bila at the end kita totally different. Itu kena ready lah juga. Ada juga lah expect. Tapi saya minta awal-awal tu sebab suruh tanya pensyarah sana sini supaya tahu je kalau boleh kita nak buat banyak lah. Boleh kita nak tu optimal. Mesti ada ada. Masa at least research paper ni kita clear cut lah sikit topik apa nak buat, dan bila kita go through in the program tu, kita cuma baca untuk kefahaman kita, untuk bantu kita dalam research kita sajalah. Itu harapannya. Okay. Ada apa soalan nak tanya tentang komponensi? Daripada thought. Inilah purpose dengan touch. Yang ni kita go detail sebabnya kalau biasa dalam UAM online learning tu adalah nanti kita akan go detail dalam tu ada apa kan. Tapi research method yang banyak lah. Sebab kat sini kita pasal population, pasal sampling, error, okay, pemilihan dengan saya tak dengar pula dah Cik Rozwan cakap. Doktor, rasa yang scope tu, doktor dengar tak? Dengar? Dia dengar. Yang scope tu refer to limitation of research ya? Scope tu okey. Scope maksudnya dengar? Boleh dengar tak saya cakap? Boleh. Okey. Scope ni lebih kepada kita kata scope kita lah kata zon utara kita middle leaders di zon utara. Kenapa scope di zon utara? Kenapa berhenti di zon utara? Selalunya kena sikit lah. Jadi kalau PhD dengan masa by research tu, examiner nak tengok lah. Kenapa kita buat scope of research saja sebab senang. Senang tu satu lah boleh lah. Kita lebih ilmiah sikit. Kenapa kita ni scope-nya di zon utara? Kenapa ambil middle leaders? Masa tu kena detail sikit lah scope kita. Okay, within our dan selalunya kita akan relate dengan limitation lah. Eventually. Okay. Yang ni saya punya. Okay, ni warning atau caveatnya. Saya punya lain daripada Awak Hak Saleh. Memang Awak Hak Saleh, saya tahu saya ada 3 student ni, PhD student ni memang mereka agak strict lah untuk memang mereka ikut dia punya guidebook. Cuba tengok dalam website, saya pun ada kot, saya share tak? Guidebook. Ada. Sekejap lagi saya share. Ni saya punya. Kalau ni saya punya lah. UNCG saya punya content. Ni research report saya. PhD dissertation saya lah. Final dissertation lah. Sampai chapter 5. Ada dalam 233 muka surat. Inilah kalau nak pergi profile boleh cek kat sini lah semua dissertation. Ini kat sini memang banyaklah dissertation dan thesis ni. Kalau masuk UAM library pun ada profile ni. Kan? Pernah tengok profile? Dengar Rozwan? Tak. Okay, tak. Maksudnya dalam library tu ada host ni, database lah. Profile ni, tapi still lebih dissertation lah. Dan dissertation nak contoh dengan copy straight. Dissertation ni still lagi kita kata dia punya limitnya still lagi baru grad lah. Jadi nak tengok cara penulisan tu okey, tapi tak semestinya boleh guna sebagai gold standard. Dissertation USM buat macam ni, nampak thesis USM orang buat macam ni, saya suka ambil lah. Tapi ada setengah memang dia buat tu macam okey lah, meja mungkin betul meja. Okay, so just be careful. Dan kat sini saya perasan tak, kat sini saya buat summary in the context of research ni ialah research synthesis saya lah. Synthesis literature review, apa yang saya faham
Dan banyak-banyak yang saya tulis ni apa yang saya faham. Jadi this is the synthesis. Okay. Yang tu pun nak tengok juga kalau masa by research, masa by dissertation or PhD ni kita nak tengoklah kemantangan. Macam mana, apa faham banyak-banyak ni, apa yang faham dari segi yang kita tulis banyak-banyak ni. Kalau perasan saya punya saya punya conceptual theory ada kat sini kot, tak salah saya. Ada kat bab 3. Ada perkataan theoretical framework, semua theoretical framework ni lah. Next generation assessment, universal design principle. Straight je. Tu, tak payah tulis theoretical framework. Kita bertindih. Tapi kat Malaysia kena. So those are the things yang kena different types. I'm just sharing lah different perspectives. Ni. Okay. Ini Johnson. Ini saya tengok dia punya table of content. Ini ni publish juga doctoral dissertation. Tapi yang ni memang rigorous lah. Saya tengok memang detail lah. Tengok dia ni based on tema. Siapa yang buat kualitatif ni, macam Azhar kata tadi kan, report by tema kan. Team 1 apa dia? Team 2 apa dia? Basically kalau kita research question lah, research question kita apa dia, finding kita, dia discuss berdasarkan tema lah. Dan dia pun tengok banyak reflection and everything. Dalam chapter 5 discussion dengan conclusion pun dia cakap dari segi tema. Tema 1, 2, 3, tema 1, 2, 3. Dia tak lari lah. So dampaklah susunannya. Ini Awang Hak Saleh. Boleh tengoklah ini requirement Awang Hak Saleh. Dia bagi tahu lah format mana, berapa margin apa semua. Those are the things lah. Okay. Sebab yang ni pun kena submit lah untuk kita punya final report. Final project. Nanti lah. 30 saya ingat. Okay. Outline. Inilah. Ulang balik tadi. Sebabnya kita nak masuk kepada chapter 1, chapter 2, chapter 3. Speaker dah next week. Okay. Kalau discard. Ada apa-apa soalan tak? Ni punya keseluruhan semua ni yang saya share tadi ni dalam group WhatsApp. Chapter 1, 2, detail lah. Kalau nak go through dulu pun boleh kan. Actually yang nak buat problem statement, yang nak buat literature review kat sini. Research method ni banyak sikit. Tapi research method 1, 2 ni lebih kepada saya share je lah. Compile. Ni penting. 3 ni sikit lah sebab majoriti akan buat survey. So ada sikit lah research method. Survey macam mana survey research cakap pasal skala, nominal, ordinal, interval. Dan dalam sekali yang pentingnya validity. Dan etika. Okay. Ada apa-apa soalan? Doktor, Ya. nanti berkenaan dengan pembinaan instrumen tu kita akan ada dalam silibus kita ke macam mana? Pembinaan instrumen ni lah saya nak detail, tapi saya akan share dalam ni. Survey ni ada sikit lah. Sikit. Sebabnya touch base sebab nak cover detail instrumen apa nak pilih. Sebab tu kau boleh, kalau Cik Rozan boleh cari dulu instrumen tu, kita boleh share lah nanti. Share screen. Nanti saya akan tengok lah instrumen. Sesuaian. Tapi back kepada operational definition. Pembinaan instrumen operational definition. Dan operational definition tu dalam chapter 1. Pada chapter 1 ni. Adalah mention sikit. Ada nak lihat operational definition yang bagus. Problem statement yang bagus. Okay? Tapi saya dah share semualah. Kalau nak go through dulu boleh. Kita akan go through jugalah dalam kelas. Tapi bila masuk bab chapter ni, saya dah nak start tengok problem statement lah especially. Problem statement. Tempat 3 kan? Penulisan tempat penyertaan masalah kita lah. Sehingga dalam template, ya, betul. Template tu. Saya dah masuk dalam yang Google Form tu kan, doktor? Okey, sana. Ada 10 minit. Ada kelas lepas ni? Ada. P3. Okey. Proase. Okey, tak. Kelas apa? Kelas kuantitatif Akademik. Kelas academic writing. Academic writing pun macam ni lah kan. So, academic writing lagi ada struktur dia, macam mana kita nak paraphrase, macam mana kita nak
Detail. So yang tu mana dia? Pro Haya nak saya add manual ya, Pro Haya. Semuanya nak tunjuk lagi lama. Tapi saya suka bila scan tu tak ada tanda X ni. X ni maksudnya saya add manually lah basically. Kalau scan ni memang salah. Tak perlu scan. Saya ada je lah. Semua Azhar memang nama tak ada. Ini folder tanding Azhar. Dia. Ya. Yes. Okay, writing yang promise statement lah. Okay. Okay, saya nak tanya sebelum saya tak baca lagi. Thank you, Cik Rozwan. Yang Moses Let's Catch ni ada tak dalam reading list? Dalam mana reading list Dalam artikel yang hantar. Yang hantar saya tak ingat. Nanti saya check. Kadang-kadang yang penting-penting lah, yang penting-penting especially yang memang ada, sebabnya nanti kita tengoklah proper statement ni lebih nak argue kenapa kita nak buat punya research kan. Dan misalnya kita support dengan polisi, kita support dengan artikel yang memang strong lah. Kalau ada 2-3 dalam reading list tu, it's okay lah. Maknanya saya boleh faham lah, okay, pemilihan dia semua. So, okay. Yang Tuan et al. Ni ada. Okay. Mana? Kuan? Yang Tuan et al. Ni. Okay. Ini adalah sebab Vietnam. Okay. Saya pun masukkan. Boleh masuk. Okay. Tak apa. So, at least ada 1-2 yang dalam reading list. So macam okay lah. Okay. This is really good to support. Ni di Vietnam. Lepas tu nanti gap lah. Kan? Apakah tahap kat sini? Ni ada gap kot ni. Persoalannya apakah tahap kejayaan ketua bidang dan penuhan. Okay, this is good. Tapi yang Haryati ni dia sebenarnya dia punya disertasi dia kot. Dia tak ada dalam jurnal lagi. Dia tak ada boleh jurnal. Boleh ke Dia tak ada jurnal? Ini pun citation daripada disertasi. Disertasi. Tak apalah. Boleh terima tak tu? Kalau macam tu. Kalau research method saya okey. Nilai apa saya okey. Kalau penilaian lain lah, saya pergi nanti kajian ni lah, kajian kes, kajian ni lah, kajian skala besar kan, data dan polisi, benda macam tu lah. Kalau hari ni boleh lah, kalau memang kita dah buat memang reality kita, boleh lah. Jugalah, kena pandai jawab, lepas tu kita olah. Dan insyaAllah kena ada pelbagai lah. Itulah. Kalau kita ada banyak, tak boleh dengar ke? Okey, sat-sat lah. Okey, dengar pula. Kalau kita ada banyak literature yang bagus-bagus, maksudnya macam polisi, ada artikel yang memang kajian empirical, ada 1-2 publication memang penilai tak kata apa lah. Make sense lah. Hari tu buat, Rozwan takkan nak buat lagi. Macam tu lah kan. Dia kan. So tak apa, 1-2 kalau saya memang tak apa. Tapi saya tahu kat Malaysia memang dia tak suka ambil dissertation, ambil propose tu sangat dia tak suka lah. Sebab katanya pun Malaysia punya dissertation pun banyak problem. Itulah kata penilai yang selalu saya dengar lah. Saya tak tahu. Student akan guna yang dissertation tu kerana most of dissertation yang ni terbaik lah apa semua, dan pakai macam tu. Dan penilai memang kata kalau selagi tak publish dalam artikel yang berwasit, yang bagus, yang macam tu lah dia macam macam tu lah dia bunyinya. Bunyi pun
tengok muka pun tahu, bunyi pun tahu. Dan kalau kena pelbagaikan. Okey. Okey. Kalau hari Alright. tak apalah, hari tu seorang satu je kot. Yang lain insyaAllah ada kan. Widodo semua ni, Les Cash ni. Kalau sebab tu kan saya share, kalau share boleh share. Boleh tengoklah kualiti. Kita pun boleh tengok kualiti artikel tu. Cara penulisan dia kan. Cara dia relate dengan teori. Cara dia argue. Dia adalah kalau nampak macam surface tu, tak apalah. Kita skip dulu. Kalau tak ada sangat boleh masuk lah. Kan. Okay, thank you very much. Okay. Puan Rohaya. Puan Rohaya boleh dengar tak saya? Puan Rohaya saya nampak on and off juga masuk. Internet memang selalu problem. Puan Rohaya. Nanti Puan Rohaya masuk dalam ni lah. Masuk dalam ni. Boleh. Nah, saya share juga ni. Selalu problem. Saya share dalam Boleh dengar tak? Boleh dengar. Okay. Okay. Puan Rohaya masuk. Okay, Doktor. Okay. Apa ni lah. Masuk dalam ni. Pelan-pelan kita ni lah improve. Display proper statement saya lagi awal-awal ni bila dia bubuh dalam Word document dia banyak lah dia punchline dia integrate ini masalah jadi ini gap jadi sebab tu penting nak buat sekali ni itu je nak tengok tu dulu. Okay, problem statement ni basically kita punya foundation lah. Problem statement tak clear, kita tak boleh nak tahu pasal apa kita nak buat, apa motivasi kita nak buat research ni. Jadi that's a problematic lah untuk kita. Sebab tu saya suruh push untuk problem statement. Walaupun kita tak masuk sikit lagi problem statement, kita dah touch sikit masa welcome tu kan. Ada sikit session 2-3 elemen. Tapi Cik Rozam ni nampak gaya dah ada gap nampak clear. Lagi saya kena baca detail, kena tengok artikel yang share tu. Okay. Terima kasih banyak semua. Kalau ada kesempatan masuk dalam tolong share reading list lah dalam online learning balik. Saya ada simpan dah itu, cuma ikutlah ada penambahan ke apa ke masuk dalam reading list. Boleh. Terima kasih banyak lah. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Okay, thank you. Assalamualaikum. Salam. Thank you, Doktor. Assalamualaikum. Okay, bye. Bye. Boleh end.